Para hadirin, sila berdiri untuk menyambut ketibaan tetamu kehormat kita, Puan Rahayu Mahzam, Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan. Baiklah, dipersilakan duduk. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang kepada semua. Salam sejahtera kami ucapkan kepada tetamu kehormat kita, Puan Rahayu Mahzam, Setiausaha Parlimen, Kementerian Kesihatan, Tuan Haji Izzuddin Tahir Ali yang dipertua 4 PM, anggota jawatan kuasa pentadbir 4 PM dan sidang hadirin yang saya hormati. Saya Muhammad Hidayat, pengacara anda pada malam ini. Selamat datang ke peringkat akhir pertandingan bahas 4 PM 2021 bagi sekolah menengah. Malam ini kita akan menyaksikan perlawanan antara dua sekolah perempuan yang cukup handal di medan perbahasan. Dengan tema perubahan, 16 pasukan telah berentap sepanjang pertandingan bahas 4 PM tahun ini. Kini hanya dua pasukan sahaja yang telah mara ke peringkat akhir dan akan merebut gelaran juara. Namun sebelum itu, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penaja utama kami, Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC dan penaja tempat PA Mesra dan Our Tampines Hub atas sokongan padu mereka dalam menjayakan pertandingan ini. Sedari tadi sudah saya rasakan kehangatan pertandingan bergentayangan di udara. Saya pasti para pembahas sudah bersedia dan bersemangat untuk beradu taji. Baiklah, mari kita berikan tepukan gemuruh kepada para finalis pertandingan bahas 4 PM 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, mempersembahkan Sekolah Perempuan Raffles dan Sekolah Menengah Perempuan SIDA. Percubaan suara. Salam hormat. Sidang hadirin yang berbahagia, saya Kamal Ashraf. Bagi pihak penganjur ingin mengalu-alukan kehadiran anda di space at our Tampines Hub OTH untuk menyaksikan peringkat akhir bahas 4 PM 2021 Anjuran Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4 PM. Pertandingan bahas 4 PM ini ditaja oleh Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC dan disokong oleh Our Tampines Hub dan PA Mesra. Izinkan saya memberikan ringkasan format dan skema penilaian bagi pertandingan ini. Setiap pembahas akan diberi tempoh masa untuk berhujah seperti berikut. Pembahas pertama 7 minit, pembahas kedua 6 minit, pembahas ketiga 6 minit, hujahan berapi 2 minit 40 saat dan penggulung pasukan 4 minit. Pasukan bebas untuk menentukan pembahas bagi pusingan hujahan berapi dan penggulungan dengan syarat pembahas tidak boleh berbahas lebih daripada 2 kali. Penggulung pasukan tidak dibenarkan membentangkan isi baru. Tiada celahan boleh diajukan kepada penggulung pasukan. Selain itu, pembahas digalakkan mencela dan menerima celahan seberapa banyak yang boleh untuk merancakkan lagi mauduk hari ini. Celahan dilakukan dengan berkata celahan tuan atau celahan puan. Namun, pihak lawan tidak dibenarkan membuat seberang celahan selepas loceng pertama telah dibunyikan. Loceng akan dibunyikan sekali 1 minit sebelum akhir tempoh berhujah dan dibunyikan 2 kali apabila tempoh berhujah sudah tamat. Tiada markah akan diberikan untuk hujah-hujah ataupun bidasan yang dibuat setelah tamat masa yang diperuntukkan.
Setiap pembahas dikehendaki menggunakan bahasa dan sebutan Melayu baku ketika berbahas. Para pembahas juga diingatkan untuk menjaga etika ketika bahas. Pembahas tidak dibenarkan menyampaikan hujah-hujah yang kurang sesuai dalam konteks masyarakat berbilang bangsa dan agama. Sekiranya pembahas tidak menurut garis pandu yang diberikan, pengerusi pembahas boleh menjela dan memperbetulkan keadaan. Para pembahas akan diadili mengikut skema penilaian seperti berikut: prestasi pasukan dan prestasi individu. Semua keputusan penilai adalah muktamad. Kini, ingin saya memperkenalkan panel penilai kita pada hari ini. Pertama, Ketua Juri Dr. Syamsuri Johari, Zamil Penilirik Institusi Pengkajian Dasar IPS Lee Kuan Yew, Universiti Kebangsaan Singapura. Kedua, Puan Nusha Ismail, penerbit penyampai di Jabatan Berita dan Ehwal Semasa Melayu, Mediacorp. Ketiga, Encik Syed Fazal Syed Ismail, Ketua Jabatan di Sekolah Menengah dan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan 4PM. Keempat, Encik Remy Mazam, Zamil Penilirik Bersekutu, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, ICP-VTR, S. Rajaratnam School of International Studies, Universiti Teknologi Nanyang, NTU. Dan kelima, Puan Abida Bibi Marikar, Ketua Peringkat di Sekolah Rendah. Izinkan saya memperkenalkan para pembahas di sidang ini. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar Sekolah Perempuan Raffles selaku pencadang dan Sekolah Menengah Perempuan Sidar selaku penyangga. Pihak pencadang dari Sekolah Perempuan Raffles terdiri daripada pembahas pertama Arisa binti Kamaruzaman, pembahas kedua Falisha Dina Abdul Jabbar, pembahas ketiga Iman Nabila Yasmin binti Yunus, dan pembahas simpanan Syarita Almira binti Syahan. Pihak penyangga dari Sekolah Menengah Perempuan Sidar terdiri daripada pembahas pertama Sharifah Kharijah binti Said Mustafa Al-Sagof, pembahas kedua Verlin Verianja Fortuna, pembahas ketiga Felicia Ananda, dan pembahas simpanan Hawa Najiha binti Muhammad Razif. Mauduk perbahasan kita pada hari ini ialah usaha memelihara seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, untuk membuka tirai perbahasan, saya mempersilakan pembahas pertama dari pihak pencadang, Arisa binti Kamaruzaman, Sekolah Perempuan Raffles. Peluang direbut menyahut cabaran melangkah terus masuk gelanggang. Sri Kandi Raffles yakin berdepan, pantang undur, mara berjuang. Yang dihormati pihak pengerusi, yang dimuliakan Puan Rahayu Mazam, yang disanjungi para juri yang ada lagi bijaksana, yang disegani pihak penyangga yang tidak kurang hebatnya, serta hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Para hadirin yang budiman, menurut Menteri Negara Cik Low Yen Ling, seni dan budaya merupakan jiwa Singapura yang integral kepada identiti, rasa kemasyarakatan dan kesejahteraan kita. Persoalannya hari ini, adakah usaha pemuliharaan seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi? Jawapannya, ya para hadirin sekalian, pihak kami akan membuktikan dan menegakkan mauduk ini. Sebelum langsung menuju ke muara, izinkan saya mengupas frasa-frasa penting dalam mauduk. Pertama sekali, usaha pemuliharaan merupakan ikhtiar dan langkah 4M, iaitu memelihara, melindungi, memulihkan dan melestarikan seni dan budaya supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik.
Kedua, seni dan budaya didefinisikan mengikut domain budaya yang ditetapkan oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO, iaitu warisan budaya, seni persembahan dan perayaan, seni kraftangan dan seni tampak, pelbagai jenis media serta reka cipta, termasuk juga tradisi lisan, bahasa, upacara keagamaan dan adat. Singapura pula terbahagi daripada pemerintah, organisasi-organisasi dan masyarakat. Akhir sekali sudah mencukupi, bermaksud sudah mencapai tahap yang memadai atau memenuhi sesuatu pada masa ini. Para hadirin sekalian, pihak kami berpendirian bahawa usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi kerana pertama sekali pemerintah, organisasi-organisasi dan masyarakat telah mewujudkan ikhtiar dan langkah 4M iaitu memelihara, melindungi, memulihkan dan melestarikan seni dan budaya di Singapura. Kedua, usaha-usaha ini sudah mencapai tahap kitaran budaya iaitu kayu ukur yang digunakan oleh UNESCO untuk menggambarkan keseluruhan amalan, aktiviti serta sumber yang diperlukan. Maka model ini juga direka untuk mengembangkan dan membina kaedah pengumpulan data tentang budaya dalam sesebuah negara. Para hadirin sekalian, apakah kitaran budaya? Kitaran budaya terdiri daripada 5P, iaitu penciptaan, penghasilan, penyebaran, pameran atau penerimaan dan penyertaan. Tahap pertama iaitu penciptaan, merujuk kepada pencetusan idea dan kandungan seni dan budaya. Manakala tahap kedua iaitu penghasilan, diperlukan untuk merealisasikan idea dan kandungan seni dan budaya melalui kepelbagaian wadah program dan prasarana. Tahap ketiga iaitu penyebaran, merujuk kepada perkongsian dan pengedaran hasil seni dan budaya. Tahap keempat iaitu pameran dan penerimaan, merujuk kepada adanya ruang penerimaan produk atau akses kepada budaya serta pemindahan ilmu dan kemahiran daripada generasi ke generasi. Tahap terakhir iaitu penyertaan, merujuk kepada penglibatan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti seni dan budaya. Saya selaku pembahas pertama akan menjelaskan tahap penciptaan dan penghasilan. Pembahas kedua pula akan menjelaskan tentang tahap penyebaran dan pameran serta penerimaan. Maka pembahas ketiga akan menjelaskan tentang tahap penyertaan. Para hadirin sekalian, bagaimana telah usaha pemeliharaan seni dan budaya sudah mencukupi daripada tahap penciptaan dan penghasilan? Dengan adanya penubuhan Majlis Seni Kebangsaan ataupun NAC, terciptalah salah satu platform pemerintah untuk melahirkan bakat seni yang pelbagai dan unik agar dapat memberikan inspirasi kepada warga Singapura, merapatkan hubungan antara masyarakat serta memastikan pengiktirafan global dalam bidang seni. NAC juga telah memulakan Pelan Seni SG daripada 2018 sehingga 2022 untuk mempertingkatkan kualiti seni dalam negara. Bukan itu sahaja, tetapi juga dapat Pelan Warisan SG yang dimulakan untuk meningkatkan kesedaran warga kepada pewarisan serta membanggakan masyarakat dengan warisan dan mengukuhkan identiti dan rasa kepunyaan kepada negara. Setiap tahun, usaha-usaha dalam pelan-pelan demikian telah dilancarkan untuk menyokong artis-artis tempatan serta memelihara tempat budaya. Lihat sahaja statistik budaya 2020 yang menunjukkan bahawa 3,000 syarikat artis-artis tempatan telah disokong oleh NAC. Manakala dalam kajian oleh Pelan Warisan SG, terdapat 7,000 tempat warisan yang dipelihara. Bukan itu sahaja para hadirin sekalian, tetapi dalam industri seni terdapat pelbagai artis yang termasyhur yang dapat pengiktirafan global. Bukankah ini menunjukkan bahawa usaha-usaha sudah berhasil? Sebagai contoh, seorang seniman Encik Sarkasi Said yang menghasilkan batik-batik telah dapat hasil seninya dipamerkan di kerajaan Brunei dan Norway. Encik ini telah dianugerahi Cultural Medallion 2020 yang bermatlamat untuk meraihkan pencapaian penggiat seni dan budaya tempatan yang memperkayakan lanskap budaya Singapura serta di peringkat antarabangsa. Terbuktilah bahawa hasil
Terbuktilah bahawa tahap penciptaan dan penghasilan sudah dicapai kerana warga Singapura sudah dapat mencetuskan idea dan kandungan seni yang lantas disokong oleh pihak pemerintah serta usaha-usaha lain yang dapat memastikan bahawa mereka dapat meneruskan kejayaan dalam bidang-bidang tersendiri. Maka para hadirin sekalian, usaha-usaha Singapura dalam pemeliharaan seni dan budaya sudah mencukupi pada masa kini yang sudah dapat dibuktikan dalam tahap penciptaan dan penghasilan. Produk kita pada hari ini akan terus berdiri. Tamat sudah hujah dipersembah, mauduk bertahan takkan bergoyah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kini, saya mempersilakan pembahas pertama dari pihak penyangga, Sharifah Kharijah binti Said Mustafa Al-Sogof, Sekolah Menengah Perempuan Sidar. Keliling udara terbang megah, berlegar-legar di atas bendang. Semangat bergetar, penuh gairah, Sri Kandi Sidar akan berjuang. Salam sejahtera dan salam perdebatan saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para juri yang arif lagi bijaksana, pihak pencadang yang tidak kurang hebatnya, serta warga Dewan sekalian. Pihak pencadang telah bersetuju dengan mauduk kita pada malam ini yang menyatakan bahawa usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi. Namun hadirin sekalian, bagi pihak kami, kayu ukur yang perlu dijelaskan adalah adakah usaha-usaha tersebut membolehkan semua golongan masyarakat untuk mengamalkan seni dan budaya secara berterusan. Hadirin sekalian, untuk mencapai kejayaan pemeliharaan tersebut, haruslah ada bekerjasama antara pihak pemerintah, penggiat seni dan budaya serta masyarakat umum Singapura. Maka izinkan saya membidas kata-kata pihak pencadang tadi. Mereka telah menyatakan tentang usaha-usaha pemerintah iaitu sokongan yang diberikan kepada artis tempatan. Namun hadirin sekalian, ini usaha tersebut ada syarat-syaratnya yang ditetapkan oleh NAC dan ini tidak membolehkan semua golongan artis untuk mencapai dana tersebut yang akan saya jelaskan dengan sebentar nanti. Selagi ia tiada ketercapaiannya kepada semua golongan masyarakat artis, tidak boleh dikatakan ia sudah mencukupi. Maka izinkan saya selaku penyanggah pertama memberi pendefinisian mauduk frasa demi frasa. Bagi frasa pertama, usaha pemeliharaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ia bermaksud usaha yang dipergiat untuk memeliharakan sesuatu. Frasa kedua iaitu seni dan budaya dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertamanya seni yang menurut Kamus Oxford bermaksud pelbagai cabang aktiviti kreatif iaitu melukis, menari, sastera dan tarian. Dan menurut NAC iaitu Majlis Seni Kebangsaan Singapura, seni boleh dikatakan sebagai subset budaya. Budaya pula merangkumi idea, adat serta tingkah laku sosial seseorang dan ini boleh membentuk identiti khas mereka. Budaya dalam konteks Singapura boleh merujuk kepada budaya etnik yang merangkumi makanan, sambutan perayaan, bahasa serta adat istiadat. Maka hadirlah 4 hujahan perdana di meja penyangga. Bagi pihak kami untuk menyatakan bahawa usaha-usaha ini sudah mencukupi, pihak pencadang haruslah menunjukkan adanya kepuasan daripada pihak-pihak yang terlibat berlandaskan kerjasama warga Singapura secara keseluruhan bagi memelihara seni dan budaya. Maka hujahan kita akan terdiri daripada hujahan pertama, apakah cabaran-cabaran yang masih dihadapi oleh penggiat seni dan budaya di Singapura? Kedua, kekurangan usaha masyarakat yang berganding bahu untuk melestarikan serta memeliharakan budaya. Dan ketiga, keterbatasan program-program pendidikan seni dan budaya. Pertama sekali akan saya jelaskan dengan lebih terperinci tentang gaya ukur pertama kami, iaitu apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penggiat seni dan budaya yang berkesan kepada mereka untuk pemeliharaan tersebut tidak kurang mampan. Antara cabaran-cabaran yang mereka menghadapi adalah pendapatan yang stabil. Menurut statistik NAC 2020,
Menurut statistik NAC 2020, pendapatan tahunan secara purata antara penggiat seni dan budaya di bawah median nasional sebanyak $5,000 hadirin sekalian. Dalam artikel CNA 2019 yang bertajuk For Artistic Millennials, Making a Living Out of the Arts is a Craft in Itself, keadaan ini, kebanyakan antara mereka telah menyatakan bahawa pendapatan yang diterima hanya cukup sekadar pembayaran logistik-logistik yang diperlukan. Dan keadaan tersebut memaksa hampir 64% antara mereka untuk menampung kepada 2 atau lebih pekerjaan untuk menampung kos sara hidup. Silakan Puan. Pendapatan para perika ini dengan usaha pemeliharaan seni dan budaya. Jikalau pendapatan mereka tidak dapat menampung kos sara hidup mereka, apatah lagi membolehkan mereka untuk meneruskan usaha dalam memelihara seni dan budaya masyarakat. Kami tidak menafikan bahawa ada usaha pihak pemerintah iaitu dana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan acara seni dan budaya. Akan tetapi peruntukan tersebut hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh NAC. Pemohon yang ingin menerima peruntukan tersebut harus membuktikan bahawa mereka sudah berjaya menjalankan projek yang memanfaatkan Singapura. Silakan Puan. Namun Puan, anda hanya mengatakan tentang NAC tetapi juga dapat usaha-usaha daripada lapisan masyarakat yang lain. Contohnya Cultural Matching Fund daripada penderma privat yang juga dapat memberikan bantuan kepada warga negara yang ingin menjadi penggiat seni. Maka bagaimana boleh anda hanya mengatakan tentang pihak pemerintah sahaja? Maka kita harus melihat kepada keseluruhan usaha. Terima kasih Puan. Tetapi untuk mengatakan bahawa usaha pemeliharaannya sudah mencukupi, haruslah kita melihat kepada adakah kerjasama antara semua pihak-pihak masyarakat. Jikalau tidak ada kerjasamanya yang berhasil, tidak boleh dikatakan ia sudah mencukupi. Bagaimanakah kita dapat memelihara seni dan budaya jikalau penggiat seni tempatan sendiri tidak berupaya untuk menggalas tanggungjawab mereka? Tidak mungkin dapat dilakukan secara mampan hadirin sekalian. Saya ulangi sekali lagi, apabila kita melihat kembali cabaran-cabaran yang mesti dihadapi oleh penggiat seni dan budaya tempatan, pastinya situasi sebegini tidak boleh mendukung Maduk pada malam ini bahawasanya usaha Singapura demi pemeliharaan sudah mencukupi. Mana mungkin pernyataan ini boleh diterima jikalau penggiat seni Singapura masih dalam keadaan yang membawa keprihatinan, sehingga negara Singapura secara keseluruhan dapat melaksanakan usaha pemuliharaan tanpa harus menghadapi pelbagai cabaran yang telah saya membuktikan. Tidak boleh dikatakan bahawa usaha pemuliharaan di Singapura sudah mencukupi. Terima kasih dan mohon untuk terus menyangga. Terima kasih. Kini saya mempersilakan pembahas kedua dari pihak pencadang, Felicia Dina Abdul Jabbar, Sekolah Perempuan Raffles. Warga Dewan sekalian, nampaknya pihak penyangga masih belum membuktikan bahawa tidak wujudnya usaha-usaha yang menyeluruh untuk memelihara seni dan bidang. Oleh hal yang demikian, saya selaku pembahas kedua akan memperbetulkan kekeliruan yang nampaknya sedang membelenggu pihak penyangga. Para hadirin sekalian, pertama mereka telah mengetengahkan kaya ukur yang berbeza. Namun kita haruslah berpatah balik kepada mauduk kita sendiri. Para hadirin sekalian, perdebatan ini adalah tentang pemuliharaan dan kaya ukur pihak pencadang paling berkaitan dengan pemuliharaan kerana diambil oleh lelaman UNESCO dan kayu ukur itu telah dibina dengan matlamat menguji dan melihat dan mempertikaikan usaha pemeliharaan. Namun, kaya ukur yang diketengahkan oleh pihak penyangga tidak ada kerelevanan kepada usaha pemuliharaan. Seterusnya, mereka juga kata bahawa tidak ada usaha yang mencukupi tanpa usaha bekerjasama. Namun para hadirin, sebenarnya ada banyak usaha bekerjasama antara pihak pemerintah, organisasi dan masyarakat. Pertama sekali, dengan adanya Cultural Matching Fund, ini merupakan kerjasama antara organisasi dan pihak pemerintah. Saya ingin menerangkan bagaimana Cultural Matching Fund dijalankan.
Pertama, penderma private akan menyalurkan dana. Dana itu akan dipadankan oleh pihak pemerintah pula. Ini jelas menunjukkan bahawa wujud kerjasama. Kedua, terdapat pembinaan College LaSalle yang merupakan sebuah kolej bagi bidang seni dan budaya. Itu juga merupakan hasil kerja bekerjasama di mana donor-donor private telah menyalurkan dana mereka untuk membina sebuah kolej yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi Puan, universiti seperti LaSalle ia biayanya mahal dan walaupun mungkin ada beasiswa akan tetapi ia sangat terbatas dan dibandingkan dengan universiti seperti NUS atau NTU yang lebih murah untuk warga Singapura, mereka mempunyai lebih sedikit bidang kesenian dibanding dengan LaSalle. Para hadirin sekalian, kita harus mengingatkan bahawa kolej-kolej lain juga akan menyediakan program khas bagi bidang seni dan budaya. Seterusnya para hadirin, saya akan menjelaskan tahap ketiga dan keempat kayu ukur kitaran budaya, iaitu penyebaran dan pameran yang dapat dicapai dengan tersedianya ruang dan peluang bagi mempamerkan dan mengongsi hasil karya serta inisiatif. Ini akan memudahkan akses dan pemindahan ilmu dari generasi kepada generasi. Warga Dewan sekalian, usaha-usaha ini sekaligus memenuhi 4M, iaitu memelihara, memulihkan, melindungi dan melestarikan. Ayo hadirin sekalian, kita menghayati hujah pertama. Warga Dewan sekalian, dengan adanya ruang pameran khas yang disediakan, ini memastikan bahawa hasil karya dapat disebarkan dengan mudah. Saya pasti anda telah mengunjungi salah satu daripada muzium-muzium, Muzium Tamadun Singapura, Muzium Peranakan Singapura, Taman Warisan Melayu atau Pusat Warisan Cina dan India. Muzium-muzium ini juga dilengkapi dengan adanya seni persembahan fizikal seperti teater di pesisiran atau ruang digital seperti MediaCorp yang menerbit program TV dan radio seperti drama-drama atau dokumentari seni dan budaya yang sekaligus memastikan hasil seni dapat disebarkan. Warga Dewan sekalian, ayo menghayati hujah kedua. Peluang yang disediakan memastikan kelestarian seni dan budaya melalui pesta penulis yang memberi perhatian khusus kepada karya kesusasteraan pelbagai artis. Ini memastikan bahawa penulis-penulis lebih terdorong untuk terus berkarya dan memelihara kesusasteraan Singapura. Warga Dewan sekalian, golongan muda juga diberi peluang untuk mempamerkan hasil seni sejak bangku sekolah dengan adanya SYF. Apakah impak usaha-usaha ini para hadirin sekalian? Ini memastikan bahawa ini dapat melindungi seni dan budaya agar dapat dihargai dan dilestarikan oleh generasi muda. Saya juga ingin mengingatkan warga Dewan sekalian, ini sekali lagi usaha yang menunjukkan kerjasama kerana kita bukan sahaja memanfaatkan golongan lebih dewasa tetapi juga golongan muda. Seterusnya, hujah ketiga. Usaha pihak pemerintah juga disokong oleh pelbagai dasar dan inisiatif yang memudahkan akses kepada bidang seni dan budaya. Dasar pendidikan yang mewajibkan subjek seni bagi setiap murid sekolah rendah dan peringkat rendah memastikan bahawa seni terus dipelihara kerana mereka didedahkan kepada seni sejak kecil lagi. Kata pepatah Melayu, meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Warga Dewan sekalian, dengan adanya pelan-pelan seperti Our Arts Plan, ini akan membawa hasil seni ke tempat-tempat awam agar dapat disaksikan dan dihargai setiap lapisan masyarakat. Para hadirin sekalian, jika usaha seni dan budaya dapat disaksikan oleh setiap lapisan masyarakat, bagaimana pihak penyangga boleh kata bahawa tidak wujud usaha bekerjasama? Seterusnya para hadirin sekalian, dengan adanya Arts in Your Neighborhood, ini juga menyediakan pengalaman yang menarik melalui persembahan visual dan pop art agar persaksian agar tidak terhad kepada segelintir lapisan masyarakat saja. Warga Dewan sekalian, menurut NAC terdapat lebih 8,000 aktiviti seni persembahan. Maudu ini tetap berdiri, takkan runtuh, sumpah Sri Kandi. Terima kasih. Terima kasih. Kini saya mempersilakan pembahas kedua dari pihak penyangga, Verlin Verianja Fortuna, Sekolah Menengah Perempuan Cedar.
sejahtera dan salam perdebatan saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Pihak pencadang telah mengatakan bahwa kayu ukur kami tidak relevan. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa kayu ukur kami dikutip daripada NAC, yaitu lembaga pemerintah di Singapura sendiri. Dan maudu kita mengatakan bahwa usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi. Artinya ia harus sesuatu yang relevan dalam konteks Singapura. Dan UNESCO sendiri tidak terhad kepada Singapura sahaja. UNESCO merupakan satu lembaga yang relevan bagi seluruh dunia. Dan untuk menjelaskan hujah-hujahan kami dengan secara lebih spesifik, kita memerlukan kayu ukur yang lebih tepat kepada matlamat maudu kita pada hari ini, yaitu pemeliharaan seni dan budaya di Singapura. Maka dari itu izinkan saya untuk memberikan hujah-hujahan saya. Kelip-kelip memancar cahaya, cahaya penanda bagi semua. Bahasa terkait seni dan budaya, tugas memelihara di bahu semua. Selaku penyangga kedua, saya akan melihatkan sesuai dengan kayu ukur kami sejauh mana usaha Singapura belum juga mencukupi karena adanya kekurangan usaha masyarakat untuk berbanding bahu demi melestarikan dan memelihara seni dan budaya di Singapura secara berterusan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh penyangga pertama tadi, budaya berarti tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Dan salah satu contoh yang paling ketara daripada budaya ialah bahasa. Bahasa membolehkan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, hingga terciptanya interaksi sosial. Melalui bahasa juga budaya boleh dicerminkan dan kekal dipelihara, terutamanya warisan-warisan nenek moyang yang boleh terus dikekalkan dengan mengamalkan bahasa ibunda. Maka sebagai bahagian daripada budaya, bahasa ibunda sangatlah penting untuk dipelihara dan diamalkan di dalam kehidupan masyarakat Singapura untuk terus menjaga budaya nenek moyang agar tidak hilang di telan zaman. Walaupun kita telah mencadangkan kaya ukur yang baru, saya sebagai pembahas kedua telah menunjukkan bagaimana dan mengetengahkan bukti konkret yang bukan sahaja memenuhi kaya ukur kami tetapi juga memenuhi kaya ukur pihak penyangga. Maka apakah bukti pihak penyangga untuk menyokong kayu ukur kita jika kita sudah mengetengahkan bukti bagi kedua-dua kayu ukur? Terima kasih Puan, dan sebentar lagi akan saya jelaskan bukti-bukti yang untuk menyokong hujahan saya. Saya akan lanjutkan dengan hujahan saya. Hadirin sekalian, banyak rancangan dan inisiatif yang telah dilancarkan oleh pemerintah untuk bagi pengamalan penggunaan bahasa ibunda di Singapura. Seperti contohnya ialah pelajaran bahasa ibunda yang wajib untuk dijalankan, kempen-kempen pengamalan bahasa ibunda, serta bulan bahasa yang dilancarkan sejak tahun 1988. Akan tetapi, menurut Perdana Menteri Singapura sendiri, Encik Lee Hsien Loong, yang merujuk kepada tinjauan tahunan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2019, yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris di rumah oleh warga Singapura yang memiliki anak di peringkat darjah 1 telah meningkat dan akan terus semakin meningkat. Seperti contohnya, di dalam keluarga Melayu sendiri, penggunaan bahasa Inggris meningkat sebanyak 49% dalam 20 tahun saja, yaitu sedari 1999 hingga 2019. Dan di keluarga India pun terdapat peningkatan sebanyak 15%. Dan 71% keluarga Cina pada tahun 2019 menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka di rumah. Namun Puan, bahasa Inggeris makin digunakan kerana budaya selalu akan bermain dalam sesuatu revolusi. Maka apabila kita pada masa kini setiap murid-murid akan lebih menggunakan bahasa Inggeris, tidak dapat mengatakan bahawa bahasa ibunda kurang dihargai, tetapi kita menghargai kedua-dua bahasa. Akan tetapi, warga dewan sekalian, dengan menghargai ialah kita juga harus mengekalkan penggunaan bahasa tersebut. Jika kita tidak menggunakan bahasa tersebut, bagaimana pula kami boleh mengatakan bahwa kita lanjutkan dengan hujahan saya, yaitu dengan ini penggunaan bahasa ibunda yang semakin menurun di rumah, boleh dikatakan bahwa
Ini bahasa yang sepatutnya menjadi peneraju budaya tidak dapat digunakan secara berterusan. Maka segala rancangan pemerintah untuk mengekalkan seni dan budaya menjadi sia-sia bagai mencurahkan air di daun keladi. Mari kita renungkan, warga dewan sekalian, jika bahasa Inggris sudah menjadi bahasa utama bagi pelajar sejak mereka berada di peringkat darjah 1, bagaimana pula mereka akan memiliki keinginan dan terbiasa untuk menggunakan bahasa ibunda mereka nantinya. Dengan ini warga dewan sekalian, sudah terbukti bahwa kayu ukur kami pada hari ini bahwa usaha Singapura belum juga mencukupi karena terdapatnya kekurangan usaha masyarakat untuk melestarikan dan memelihara seni dan budaya seperti bahasa di rumah. Hadirin sekalian, saya akan terus menyangga dengan isi kedua saya, yaitu tentang seni dan bagaimana masyarakat di Singapura belum. Terima kasih. So we need to show how you achieve both kaya ukur until you achieve one. Done. Okay, you got this. Terima kasih. Kini saya mempersilakan pembahas ketiga dari pihak pencadang, di mana Nabila Yasmin binti Yunus, Sekolah Perempuan Raffles. Pak Pandir mencari kail untuk menangkap ikan. Jika pembangkang masih berdegil, izinkan saya tunjukkan jalan. Sidang hari ini sekalian, sebelum saya meneruskan dengan hujahan saya, terlebih dahulu izinkan saya menjatuhkan hujahan-hujahan mereka yang agak membingungkan juga. Pertama sekali, mereka telah mengatakan bahawa kayu ukur yang diketengahkan oleh mereka lebih relevan kepada maudud jika dibandingkan kepada kami disebabkan konteks ianya berdasarkan Singapura. Namun begitu, sudah kami katakan bahawa walaupun kayu ukur kami berdasarkan kitaran budaya yang ditetapkan oleh UNESCO, kami telah menyesuaikan kayu ukur tersebut dengan konteks Singapura dan usaha-usaha yang kami mengetengahkan semuanya telah berlaku di Singapura. Dalam pada itu, selagi kami dapat menunjukkan dan membuktikan kewujudan usaha-usaha yang dapat memenuhi kedua-dua kayu ukur, selagi itu pendirian kami masih tetap berdiri. Dalam pada itu juga, setiap usaha yang kami telah ketengahkan sepanjang ini memang memenuhi kedua-dua kayu ukur. Disebabkan kayu ukur mereka merupakan sebahagian daripada kayu ukur kami, iaitu usaha-usaha di mana setiap pihak dalam negara Singapura haruslah bekerjasama. Kedua, mereka telah mengatakan bahawa usaha bagi melestarikan bahasa ibunda tidak mencukupi. Namun begitu, bagaimana boleh mereka mengatakan sedemikian sedangkan mereka sendiri mengetengahkan usaha-usaha yang memang sudah wujud di negara Singapura ini, seperti bulan bahasa yang diadakan khas bagi kami untuk melestarikan bahasa negara Singapura. Tambahan lagi, mereka juga mengatakan bahawa peningkatan penggunaan bahasa Inggeris bermaksud bahawa kita tidak menghargai bahasa ibunda kita kerana kita tidak mengekalkannya. Silakan Puan. Kami tidak menafikan bahawa ada usaha-usaha untuk melestarikan bahasa. Namun, jikalau tidak dibuktikan hasilnya, tidak boleh dikatakan ia sudah memadai. Wahai hadirin sekalian, nampaknya mereka kurang memahami apa yang sedang kami mengetengahkan. Haruslah kita fahamkan maudud kita pada hari ini, iaitu usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi. Adakah kita perlu mendapat 100% untuk mendapatkan grade A1? Tentulah tidak, hadirin sekalian. Kita hanya perlu mendapatkan 75%. Dan dengan itu, selagi usaha-usaha kami sudah memadai dan mencapai tahap yang telah kami tetapkan, iaitu penerusan kitaran budaya, selagi itulah maudud kita pada hari ini tetap teguh berdiri. Mereka juga telah mengatakan bahawa para perikat seni dan budaya terbatas disebabkan syarat-syarat yang ketat. Namun begitu, kami telah mengetengahkan bahawa usaha-usaha jelasnya wujud bagi membantu para perikat kami ini. Dan salah satu usaha yang telah bahas kedua saya ketengahkan dan akan saya huraikan lagi adalah Cultural Matching Fund. Kembali kepada hujahan saya, warga dewan sekalian, selaku pembahas ketiga akan saya buktikan dan huraikan kewujudan usaha dan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat pada tahap penyertaan, iaitu tahap kelima dalam kitaran budaya.
terutama sekali lapisan generasi muda yang bakal menerajui masa hadapan kita. Warga Dewan sekalian, selagi saya dapat membuktikan bahawa adanya usaha pada tahap kelima ini, saya dapat membuktikan minat dan usaha golongan masyarakat kita dalam mengambil inisiatif untuk mencari dan mengambil bahagian dalam serta menghayati seni dan budaya kita. Dan dengan itu boleh kita katakan bahawa kitaran budaya memang sudah lengkap dan dengan itu usaha sudah mencukupi bagi memelihara seni dan budaya disebabkan kita memenuhi 4M, iaitu memelihara, melindungi, memulihkan dan melestarikan seni dan budaya di Singapura. Maaf Puan. Mari kita lihat kewujudan usaha untuk melestarikan, mari kita lihat usaha dan pelibatan pelbagai lapisan masyarakat dari segi peringkat sekolah. Di sekolah, adakah anda semua tahu bahawa jumlah pelajar yang menyertai aktiviti kokurikular seni dan budaya melebihi 110,000 jumlah setiap tahun? Di samping itu juga permintaan untuk memasuki sekolah seni SOTA di Singapura melebihi 1,000 pelajar setiap tahun. Biarpun hanyalah 200 pelajar yang dapat diterima. Hadirin sekalian, ini jelas menunjukkan bahawa golongan muda kami masih lagi meminati seni dan budaya. Malah mereka ingin menceburi minat untuk menjadi pelapis perikan seni dan budaya pada masa hadapan. Haruslah kita mengakui usaha-usaha ini jelas berhasil dan dengan itu tahap kelima pada kitaran budaya sudah mencukupi dan dengan itu ia juga menghasilkan 4M pada pemeliharaan seni dan budaya. Kita juga, menurut statistik kebudayaan Singapura, penyertaan dalam acara seni dan budaya juga telah mencapai jumlah yang tertinggi pada tahun 2019 iaitu sebanyak 15.6 juta hadirin sekalian dan lawatan kepada museum juga telah mencapai jumlah sebanyak 9.6 juta. Dalam pada itu, ini minat yang meningkat ini mencerminkan usaha keras dan kerja berkualiti yang dihasilkan oleh para perikas seni dan budaya kita. Tambahan pula adanya Cultural Matching Fund yang telah berjaya untuk mengumpul dana sebanyak $172 juta hadirin sekalian. Dan ini semua datang daripada syarikat-syarikat dan individu-individu menunjukkan kerjasama antara pihak-pihak kita di masyarakat. Dengan itu sehinggalah pihak lawan dapat menunjukkan bahawa tiadanya usaha-usaha yang memenuhi setiap tahap kitaran budaya. Selagi itulah mauduk pada hari ini tetap berdiri teguh hadirin sekalian. Irian Cenderawasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kini saya mempersilakan pembahas ketiga dari pihak penyangga, Felicia Ananda dari Sekolah Menengah Perempuan Cedar. Gendang di Palu, rasa gembira, mengiring pengantin cantik berseri. Seni dan budaya dipelihara, cukupkah sudah usaha diberi? Salam sejahtera dan salam perdebatan saya ucapkan. Pada hari ini, selaku pembahas ketiga akan saya terus membidas kata-kata daripada pihak pencadang sebelum akhirnya mendatangkan hujahan terakhir di meja pencadang. Kami sudah dengan jelas mengatakan bahawa kayu ukur kami, usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura mencukupi jika ia dapat diamalkan secara berterusan. Contoh-contoh yang telah diberikan oleh penyangga ketiga tadi seperti contoh ialah SYF. Ya, memang banyak aktiviti kokurikuler kesenian dalam sekolah, tetapi berapa banyak daripada pelajar ini yang terus mengamalkan kesenian tersebut bahkan setelah mereka lulus. Selain itu Silakan Puan. Silakan Puan. Adakah anda tahu bahawa terdapat jumlah yang agak besar sekali, lebih daripada 100,000 pelajar yang sebenarnya melalui pembelajaran pengajian lebih tinggi dalam seni dan budaya? Ya, memang ia angka yang 100,000 itu akan tetapi jika dibandingkan dengan populasi Singapura secara menyeluruh, ia hanya sedikit sahaja. Bahkan graduan pada tahun 2019 menurut kajian University Digest oleh Kementerian Pendidikan Singapura pada tahun 2019 hanya 0.02% daripada graduan di university yang mengambil jurusan kesenian. Ini angka yang sangat kecil dibandingkan dengan seluruh graduan lain. Selain itu, pihak pencadang juga ada mengatakan tentang minat yang tinggi kepada SOTA. Akan tetapi, apakah
apakah Anda tahu menurut laman Straits Times? Akan tetapi, apakah Anda tahu menurut laman Straits Times, hampir 80% daripada pelajar yang lulus daripada SOTA akhirnya tidak mengambil jurusan kesenian di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka kita harus melihatkan kepada quality lebih daripada quantity. Mungkin pada awalnya ia banyak, akan tetapi apa ia diamalkan secara berterusan? Silakan Puan. Adakah anda tahu bahawa sebenarnya itu disebabkan pada masa tersebut tidak ada akademi-akademi pengajian tinggi yang membolehkan para pelajar kita untuk meneruskan pembelajaran mereka. Namun begitu, jikalau kita lihat pada tahun 2019, terdapat penubuhan sekolah-sekolah seperti LASALLE yang terpaksa berpindah kampus disebabkan populasi pelajar mereka meningkat. Ya, akan tetapi statistik yang telah saya gunakan itu pada tahun 2019 dan menunjukkan bahwa angka graduan yang mengambil jurusan seni sangat sedikit berbanding dengan jurusan lain. Maka selesai sudah sesi pembidasan saya akan beralih kepada hujahan saya. Warga Dewan sekalian, tidak dapat dinafikan bahwa terdapat usaha-usaha bagi pendidikan seni dan budaya di Singapura. Akan tetapi, kebanyakan usaha ini masih membatasi pengamalan seni dan budaya itu secara berterusan di Singapura. Dalam usaha pemerintah untuk memelihara budaya di Singapura, mereka telah merancang program pembelajaran bahasa seperti Dwi Minggu, Bahasa Ibunda, agar untuk mewujudkan persekitaran yang mendalam untuk mempelajari dan untuk mengapresiasi bahasa Ibunda dan juga budaya di Singapura. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa program-program ini hanya berlangsung selama 2 minggu saja setiap tahunnya. Apakah ini dapat memenuhi kayu ukur kami untuk mengatakan bahwa aktiviti budaya tersebut dapat dilangsungkan dan berlangsung secara berterusan? Apakah masyarakat Singapura dan para pelajar dapat mengamalkan seni dan budaya secara berterusan jika ini hanya dilakukan selama beberapa minggu saja? Maaf Tuan. Maka dari itu sudah dilihat bahwa pendedahan yang sangat singkat ini tidak akan mencapai matlamat, yaitu untuk masyarakat Singapura dapat membiasakan diri untuk mengamalkan budaya Singapura secara berterusan dan bukan hanya selama program-program ini sahaja. Maka saya akan beralih kepada hujahan saya yang kedua, yaitu bahwa banyak ibu bapa daripada pelajar di Singapura masih berasa bahwa pembelajaran seni dalam kehidupan anak-anak mereka tidak penting. Mengutip laman Straits Times, hanya 9,4% ibu bapak yang mempunyai anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun mengatakan bahwa mereka melibatkan diri dalam aktivitas seni bersama anak-anak mereka selama sekurang-kurangnya sekali seminggu. Bahkan 40% ibu bapak mengatakan bahwa mereka tidak pernah melibatkan diri dalam aktivitas seni bersama anak-anak mereka. Saat anak-anak ini mulai menjejak bangku sekolah, banyak ibu bapak yang mengetepikan seni karena mereka merasa seni kurang penting berbanding dengan bidang STEM, yaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan juga matematik. Ini dapat dilihat daripada kajian Today Online yang mengatakan bahwa 43,8% ibu bapak berasa lebih banyak tumpuan harus diberikan kepada pembelajaran teknologi. Akan tetapi hanya 22,3% yang merasa mereka harus menyokong pembelajaran seni di sekolah. Maka tidak mengherankan seperti yang saya katakan tadi bahwa graduan university yang mengambil jurusan seni sangat sedikit berbanding dengan jurusan-jurusan STEM ini. Maka dari itu, karena mereka kurang terdedah sejak muda kepada aktivitas seni dan budaya ini, maka tidak mengherankan jika saat mereka besar, mereka tidak mempunyai minat dan mereka berasa bahwa bahwa seni itu tidak penting dan ia tidak akan memberikan peluang pekerjaan yang baik. Karena dapat dilihat dari apa yang dikatakan oleh pembicara pertama tadi, banyak yang tidak dapat memenuhi kos sara hidup mereka dengan mengambil pekerjaan yang berdasarkan kesenian. Maka dari itu kami sudah membuktikan dengan jelas bahwa sememangnya usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura belum mencukupi. Terima kasih dan mohon untuk terus menyanggah. Terima kasih. Pusingan seterusnya adalah pusingan hujahan berapi. Saya mempersilakan wakil dari kedua-dua pasukan untuk ke hadapan bagi memulakan pusingan ini. Bagi pusingan hujahan berapi yang pertama, saya menjemput dari pihak pencadang Felicia Dina Abdul Jabbar
Dan dari pihak penyangga, Berlin Verianja Fortuna. Kita sudah menunjukkan bahawa kita memenuhi bukan sahaja kayu ukur kita tetapi juga kayu ukur pihak penyangga. Namun anda hanya telah mempertahankan kayu ukur kamu yang menunjukkan bahawa sebenarnya peranan sebagai pihak penyangga gagal. Maka apakah bukti-bukti konkret yang menunjukkan bahawa sebenarnya apa yang diketengahkan juga memenuhi kayu ukur yang disampaikan oleh kita? Juga memenuhi kayu ukur mereka sendiri. Pihak pencadang telah mengatakan bahwa untuk usaha pemeliharaan menjadi mencukupi, ia harus mencakupi segala aspek kehidupan masyarakat dan menyeluruh. Akan tetapi, pencadang ketiga mengatakan bahwa untuk usaha pemeliharaan dikatakan untuk mencukupi, ia hanya perlu mencapai 75%. Para hadirin para pihak penyangga, kita tidak mengatakan bahawa harus meliputi semua golongan masyarakat. Kita mengatakan bahawa usaha ini mencukupi selagi mencukupi kitaran budaya, iaitu penciptaan penghasilan, penyebaran, pameran, penyertaan. Apakah bukti-bukti pihak penyangga yang membuktikan ke-5-5P ini? Akan tetapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pihak pencadang sendiri yang mengatakan bahwa ia harus menyeluruh dan ia harus merangkumi segala 5 aspek ini. Dan untuk penyertaan, seperti data yang diambil daripada NAC Tinjauan Seni dalam Masyarakat, hanya 3% daripada pelajar yang melibatkan diri dalam kegiatan seni mengatakan bahwa mereka melibatkan diri kerana mereka berasa bahwa mereka memiliki kaitan dengan budaya dan warisan leluhur mereka. Terima kasih. Terima kasih. Kini saya menjemput pembahas-pembahas untuk pusingan hujan berapi yang kedua dari pihak penyangga Sharifah Kharija dari Miti Syed Mustafa Al-Sagof dan dari pihak pencadang Iman Nabila Yasmin binti Yunus. Pihak lawan telah mengatakan bahawa ada banyak kawasan seperti muzium dan lain-lain yang melestarikan seni dan budaya. Namun keberkesanannya tidak melihat peningkatan dalam penglibatan rakyat dalam usaha pemeliharaan seni dan budaya. Tanpa kesannya kepada masyarakat, bukankah betul bahawa usahanya belum berhasil? Nampaknya pihak penyangga kurang mendengar dengan teliti semasa saya sedang menyampaikan hujah saya. Sudah saya katakan dalam hujah saya tadi, lawatan kepada muzium telah mencapai jumlah yang tertinggi pada tahun 2019, menunjukkan bahawa minat kepada seni dan budaya melalui muzium seperti ini sudah pun berhasil. Lawatan hanya Kedua, kami tidak menafikan bahawa ada dana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan. Namun dengan syarat-syarat yang ditetapkan, selagi tidak ada ketercapaiannya kepada semua lapisan masyarakat seni dan budaya, selagi ia tidak mencapai tujuan Singapura dalam pemeliharaan yang menyeluruh. Betul kata pihak penyangga, ia belum mencukupi. Saya tidak menafikan bahawa memang ada segelintir organisasi-organisasi yang menetapkan syarat-syarat. Namun begitu, selain daripada organisasi-organisasi ini, terdapat dana-dana yang lain yang masih mencukupi bagi memberikan sokongan yang diperlukan bagi golongan para perikas seni dan budaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ingin saya menjemput pula penggulung dari pihak penyangga Felicia Ananda dari Sekolah Menengah Perempuan Sidar. Percubaan suara. Salam sejahtera dan salam perlebatan sekali lagi saya ucapkan. Selaku penggulung, saya akan merumuskan pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, kita perlu melihatkan kepada definisi daripada Majlis Seni Kebangsaan, iaitu seni merupakan subset daripada budaya. Dan budaya sendiri bermaksud tingkah laku sosial yang membuat identiti khas seseorang. Maka daripada itu, kayu ukur kami relevan untuk mengatakan bahwa usaha pemeliharaan seni dan budaya mencukupi hanya jika usaha-usaha tersebut membolehkan semua golongan masyarakat untuk tidak hanya mengenali seni dan budaya, tetapi juga untuk mengamalkan ia secara berterusan. Pembahas kami telah membuktikan dengan jelas bahwa usaha-usaha yang dilakukan saat ini kurang berkesan.
Pembahas pertama telah mengatakan tentang cabaran keuangan yang dihadapi oleh penggiat-penggiat seni, dan ini memaksa lebih daripada 64% penggiat seni untuk menjalankan 2 pekerjaan. Dan ini tidak baik bagi mereka karena mungkin banyak dari mereka pada akhirnya tidak dapat terus meneruskan untuk mengamalkan seni ini karena kos sara hidup yang sebegitu tingginya yang memaksa mereka untuk melepaskan pekerjaan mereka dalam bidang kesenian. Sementara itu, bantuan dana daripada pemerintah yang mempunyai syarat ketat ini menunjukkan bahwa walaupun memang ada usaha untuk membantu, akan tetapi bantuan dana ini lebih sulit diberikan kepada penggiat seni yang baru saja memulakan kerjaya mereka dalam bidang seni. Karena kebanyakan daripada syarat-syarat ini ialah mereka harus sudah memberikan suatu kontribusi yang besar kepada Singapura dalam bidang kesenian. Memang pihak penyangga ada mengatakan bahwa ada organisasi lain yang memberikan bantuan-bantuan ini dan bukan hanya pemerintah saja. Akan tetapi sekali lagi kita harus melihat kerjasama daripada semua pihak. Jika hanya satu pihak yang membantu saja, ia tidak akan berkesan dan harus dilakukan oleh semua pihak agar ia dapat berkesan. Pembahas kedua pula telah mengatakan tentang usaha masyarakat Singapura yang belum mencukupi karena rendahnya minat kepada seni dan budaya. Ini dapat dilihat dengan peningkatan penggunaan bahasa Inggris di rumah sebagai bahasa utama lebih daripada bahasa ibunda. Dan dia sudah menjelaskan bahwa bahasa ibunda merupakan suatu budaya yang sangat penting dan harus kekal relevan. Jika penggunaannya dalam perumahan semakin berkurang, maka apa bukti bahwa usaha pemeliharaannya masih relevan? Yang terakhir, saya juga telah mengatakan tentang program pembelajaran budaya yang terlalu singkat dan tidak dapat memberikan kesan agar pelajar dapat terus mengamalkan seni dan budaya secara berterusan, dan bukan selama program-program ini sahaja. Pada akhirnya ini juga menyebabkan lebih banyak pelajar berasa bahwa seni itu tidak penting dan tidak harus dipelihara karena mereka tidak melihat bahwa ia terus-menerus diamalkan. Dan pihak penyangga pula telah mengatakan bantuan yang diberikan oleh NAC, tetapi sekali lagi sokongan ini hanya diberikan kepada beberapa golongan masyarakat sahaja. Yang kedua, mereka telah mengatakan tentang SYF dan tempat pameran seni. Akan tetapi berapa banyak rakyat yang pergi ke tempat ini dan mengikuti SYF dan terus mengamalkan seni ini bahkan setelah mereka lulus dan mereka tidak di tempat seni tersebut. Apakah mereka mengamalkan ia dalam kehidupan seharian? Tentulah tidak. Yang terakhir, kita harus melihat quality lebih daripada quantity. Mungkin banyak pelajar yang mengambil aktiviti kurikuler kesenian dan banyak juga pelawat museum. Namun apakah lawatan dan ini berarti apapun jika mereka tidak mengamalkan seni dan budaya dalam kehidupan mereka seharian secara berterusan? Maka sudah jelas bahwa ia tetap tidak berkesan. Jari disusun, maaf dipinta. Semangat ukhuwah semakin bertambah. Hujahan diberi berbekal fakta. Pendirian kami tetap tak ubah. Terima kasih dan mohon untuk terus menyanggah. Terima kasih. Kini saya menjemput pembahas-pembahas untuk... Maaf. Kini saya mempersilakan pembahas terakhir dari pihak pencadang untuk menggulung perbahasan. Dipersilakan Arisa binti Kamaruzaman dari Sekolah Perempuan Raffles. Selamat sejahtera dan salam hormat kepada para hadirin sekalian. Kini saya sebagai penggulung pihak pencadang akan merumuskan kesemua bidasan serta hujah-hujah yang telah kami mengetengahkan tadi. Pertama sekali, pihak penyangga telah mengatakan bahawasanya penggiat seni telah menimpa banyak cabaran-cabaran untuk meraih pendapatan dengan adanya geran-geran NAC yang mempunyai syarat-syarat tersendiri lantas menjadikan cabaran kewangan bagi penggiat seni. Namun demikian para hadirin sekalian, kami telah mengatakan isi bahawa terdapat cultural matching fund iaitu di mana penderma private dapat memberikan dana kepada penggiat-penggiat seni. Dan ini menunjukkan walaupun terdapat keterbasan kepada usaha-usaha yang diberikan oleh pihak pemerintah, jurang-jurang ini akan dirapatkan dengan usaha-usaha lain. Maka ini menunjukkan bahawa beberapa lapisan masyarakat akan bekerjasama supaya dapat memastikan bahawa usaha ini berhasil. Maka kita juga telah dapat menunjukkan bahawa kaya ukur anda juga dicapai oleh pihak kami. Kedua, kita menunjukkan anda
telah mengatakan bahawa penghargaan terhadap bahasa ibu bunda semakin mengurang. Tetapi pihak anda juga mengatakan bahawa terdapat usaha-usaha wujud seperti bulan bahasa, kempen Speak Mandarin ataupun juga ada 2 minggu bahasa dalam sekolah. Namun para hadirin sekalian, kita tidak menafikan bahawa memang hasilnya tidak ada kekurangan, tetapi hasil usaha ini sudah mencukupi seperti mana yang kami telah mengatakan tadi. Untuk seseorang dapat A1 hanya harus mendapat 75%, tidak bermaksud bahawa harus mendapat 1%, maka usaha ini masih mencukupi dengan kayu ukur kami, iaitu harus mencapai setiap peringkat kitaran budaya. Ketiga, anda mengatakan tentang pendidikan. Namun anda mengatakan bahawa pendidikan dalam bidang seni berkurangan. Namun kami pembahas kedua tadi telah mengatakan bahawa terdapat kewajipan untuk pendidikan seni dalam sekolah rendah, dan ini amat berimpak kepada murid-murid pelajar sekolah rendah kerana meluntur bulu biarlah daripada rebungnya, dan pendedahan kepada seni daripada muda lagi akan memastikan bahawa mereka akan semakin menghargai dan menyumbang kepada seni. Hadirin sekalian, usaha pemeliharaan seni dan budaya di Singapura sudah mencukupi. Biar saya beri sebuah analogi. Usaha memelihara seni dan budaya di Singapura umpama usaha memelihara sukan bola sepak. Selagi adanya idea-idea untuk melestarikan sukan bola sepak di Singapura, mahu pun diberi peluang dan ruang, dan sukan tersebut dapat digekalkan daripada generasi-generasi yang akan datang, dapat kita katakan bahawa usaha-usaha sukan bola sepak di Singapura telah cukup meliputi 4M, maka sudah cukup dipelihara. Kini izinkan saya menggulung ke semua hujah-hujah yang telah kami mengetengahkan tadi. Pemerintah, organisasi dan masyarakat telah mewujudkan ikhtiar dan langkah 4M, dan pelbagai ikhtiar ini wujud dalam setiap tahap kitaran budaya yang menjadi kayu ukur UNESCO untuk menggambarkan keseluruhan aktiviti, sumber dan amalan yang diperlukan. Kami menjelaskannya dari tahap penciptaan dan penghasilan, penyebaran serta pameran dan penerimaan serta penyertaan. Warga Dewan sekalian, sepanjang perdebatan ini kami telah dapat membuktikan bahawa usaha-usaha pemeliharaan seni dan budaya Singapura meliputi 4M dan wujud di setiap tahap kitaran budaya, lantas menjadikannya lengkap dan berterusan. Jadi sehingga pihak penyangka tidak dapat membuktikan bahawa wujudnya usaha yang menyeluruh, maka mahu pada hari ini tetap teguh berdiri. Pantun dan gurindam pusaka bangsa wajib diwarisi setiap bangsa. Seni dan budaya hiasan negara. Sudah cukup usaha memelihara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Demikian, selesai sudah perbahasan pada hari ini. Kini, masanya untuk kita memberi laluan kepada para penilai untuk membuat keputusan. Sidang hadirin, kita semua pun menyaksikan gaya perbahasan yang berbeza-beza tapi sangat mantap di antara para pembahas dari kedua-dua sekolah ini. Beri tepukan sekali lagi untuk mereka. Kini, saya akan menyerahkan masa semula kepada pengacara kita, Hidayat. Baiklah, terima kasih Kamal. Saya rasa perbahasan tadi sangat hangat ya. Saya ada sedikit pantun tapi baru buat pantun, jadi kalau tak begitu enak didengar, boleh tutupkan telinga. Roti kaya sarapan pagi, sarapan di warung enak sekali, sangat bergaya perbahasan tadi. Sangat bergaya perbahasan tadi, bahasa dijunjung, usaha mencukupi. Nanti kita nantikan ya. Baiklah, saya pasti anda sudah tidak sabar untuk menantikan keputusan perbahasan malam ini. Namun sementara menantikan para penilai menentukan juara pertandingan, mari kita saksikan dahulu montaj video ini yang dirakam dan digabungkan sepanjang pertandingan. Saya nampak para pembahas sudah memusingkan kerusi, jadi saksikan. Kami
Kami amat bersyukur dan gairah diberikan peluang untuk mara ke peringkat akhir. Kami amat gembira kerana sehingga kini usaha kami sudah berbaloi. Kami bersyukur untuk peluang ini. Saksikan hujahan perdana sekali. Kami amat berterima kasih kepada guru-guru Cikgu Nuraini dan Cikgu Nadia serta alumni Kakak Nazia dan Kakak Murni atas bimbingan dan dorongan mereka. Tidak melupakan ahli keluarga kami dan juga rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan. Sekolah Perempuan Rifle. Dan kepada anda, ini saya akan serahkan masa kepada Perdebatan bersama RGS kami nanti. Bendera sidar berkibar tinggi. Laki Henry 5-0. Sekolah Perempuan Sidar. Peluang direbut menyahut cabaran. Melangkah terus masuk gelanggang. Sri Kandi Raffles yakin ke depan. Pantang undur mara berjuang. Semangat bergetar penuh gairah. Sri Kandi Sidar akan berjuang. Baiklah, kini kita akan saksikan video korporat 4 PM. Post-World War II Singapore brought a new socio-political awakening that swept the entire nation, including the Malay community. Against this backdrop, a group of young men wanted to ensure that the Malay community finds a place for itself. In June 1948, the Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu was formed. 4 PM was then headed by Muhammad Hanifah Eskanu, who also had the support of several of his closest friends, including Muhammad Yatim Dohon and Hassan Ahmad. In the early years, 4 PM endeavoured to be an avenue that brings young Malays together. To do this, it provided a slew of activities, from culture to sports and martial arts. However, education was the main priority of 4 PM's pioneers. Months after its establishment, the organisation opened a school called Sekolah Rakyat at Kampung Serangoon Kecil. In 1958, 4 PM started its first tuition class, and the program continued to be a big part of 4 PM until the 1980s. Realizing the importance of preschool education, 4 PM opened its first kindergarten in 1964. 4 PM also demonstrated inclusivity by establishing a women's section, which organizes programs for the development of women in Singapore. Promoting the Malay language was also among 4 PM's early priorities. In the 1950s, it organized several literary activities, including public speaking, pantun recitation, and even a dramatic script competition. In fact, 4 PM's literary programs boast some of the prominent names in the community as part of its alumni, including former Senior Minister of State Zainul Abidin Rashid, former Foreign Affairs Minister George Yeo, and Deputy Prime Minister Teo Chee Hean. Its debate competition, Bahas 4 PM, continues to be the most popular literary activity since its introduction in 1952. Today, it is one of the most anticipated events in the Malay literary calendar, with competitions at the secondary and tertiary level. Minister of Environment and Water Resources, Masagos Zulkifli, was one of the many participants of the debate competition. In 1984, 4 PM moved from its kampung premise to a new modest headquarters at Bedok Reservoir Road, paving the way for a new chapter in the history of the organisation. Realizing the power of youth, 4 PM renewed its emphasis by organising various youth programs aimed at developing their potential.
The organization also actively sends its youth leaders and volunteers for developmental programs, both here and overseas. Perhaps one of 4PM's biggest contribution is the many programs it runs for ITE students. These cater to different needs encompassing casework, counselling, peer mentoring and upstream developmental program. More than 24,000 students have benefited from initiatives such as Friends Mentoring Program, Remaja Resilient and Bestari. The organisation today boasts an impressive lineup of young leaders ready to take over the reins and ensure that this modest organisation continues to punch above its weight. Jadi kita boleh lihat dalam video korporat tadi bahawa pada tahun 1964 mereka telah mengembangkan atau develop the women in Singapore. Jadi saya rasa ini adalah hasil daripada perkembangan tersebut dan development tersebut. Kerana saya dapat lihat pada peringkat separuh akhir bahawa kesemua pasukan yang mara ke peringkat separuh akhir adalah pasukan wanita, betul tak? Betul kan? Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiah, kesemua pembahas adalah perempuan. Madrasah Al-Junid, perempuan. Ada satu lelaki. Okey, sama je lah. Okey, jadi mungkin kita boleh dapat tahu atau kita dapat mereka dapat kongsikan kepada awak semua bagaimanakah perjalanan bahas 4PM bagi mereka tahun ini. Mungkin kita go to her first. Bagi setiap peringkat, kami telah membuat kajian yang mendalam dan selepas membuat kajian tersebut daripada kedua-dua aspek iaitu pencadang dan penyangga, baru sahaja kita memilih hujahan-hujahan yang paling kuat bagi pendapat kami dan sungguh penat ya, harus berlatih hari-hari, tetapi kita tidak rasa sedih jikalau menang ataupun tidak, kerana kita rasa kita sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi setiap peringkat. Terima kasih. Jadi tujuan utama adalah penting niat kita untuk bertanding dalam bahas 4PM ini adalah penting. Jadi bagi saya pada satu zaman dahulu, saya bertujuan untuk berbahas. Tujuan saya untuk berbahas pada zaman dahulu ialah untuk mendapatkan pengalaman. Untuk mendapatkan pengalaman dalam berbahas dan public speaking. Jadi mungkin saya ingin mendapat tahu daripada pihak pasukan Rifles, apakah tujuan utama mereka dalam masuk pertandingan ini? Mungkin daripada adik? Bagi saya ingin mengambil bahagian dalam bahas kerana saya amat minat dengan bahasa Melayu dan saya ingin mendalami lagi minat saya dalam bahasa Melayu dalam beberapa aspek bahasa Melayu, dan saya sudah dapat mengambil bahagian dalam penulisan, tapi sekarang saya pula ingin mencuba aspek lain seperti perbahasan, dan pada tahun ini saya baru dapat mengambil bahagian dalam perbahasan, dan ia amat menyeronok kerana saya dapat mencuba untuk mengkaji beberapa topik-topik yang amat menyeronokkan seperti dalam konteks Singapura ataupun dalam konteks antarabangsa, dan saya berasa bahawa ia amat bermanfaat bagi diri saya kerana saya boleh menambahkan pengalaman saya tentang isu-isu tempatan dan juga antarabangsa. Ya. Terima kasih. Mungkin bagi makluman semua, pada peringkat saringan terdapat satu mauduk yang saya rasa amat menarik bagi diri saya lah. Awak semua tahu? Awak semua tahu? Apa? Aplikasi TikTok harus dihentikan. Aplikasi TikTok harus dihentikan.
Okey, jadi siapa berbahas untuk mauduk itu? Oh, awak berdua. Okey. Jadi mungkin dari Iman Nabila. Apakah perasaan berbahas untuk mauduk yang menarik macam itu? Ia amat ia memberi pengalaman dan ilmu yang lebih mendalam tentang sesuatu topik yang memang hangat dibincangkan oleh golongan remaja, belia dan ahli masyarakat-masyarakat yang lain. Disebabkan pada masa ini aplikasi TikTok digunakan dengan begitu luas sekali, dan apabila kita membincangkan topik yang begitu hangat sekali, iaitu penghentian sesuatu aplikasi tersebut, terdapat banyak hujah yang dapat diketengahkan dan juga banyak emosi-emosi sendiri yang kita harus lawan jikalau kita berada di pihak yang berlawan dengan apa yang kita mahukan itu. Saya suruh dia jawab, bukan suruh awak berbahas. Saya sendiri rasa takut. Allah, aku bahas pula. Okey. Jadi mungkin kita beralih kepada aspek lain dalam perbahasan kita, ya, iaitu pantun. Sorry. Jadi aspek pantun, ya. Bagaimanakah anda semua mereka pantun anda sendiri? Jadi saya ingin tahu daripada adik. Saya berasa mereka pantun ia itu sangat menarik karena memang ia merupakan suatu bagian daripada budaya Melayu juga. Akan tetapi bagi pihak kami bukan hanya mereka pantun untuk berbahas, bahkan saat kami sedang bergurau terkadang kami mereka pantun agar kami dapat tertawa bersama, membuat pantun-pantun yang lucu begitu. Jadi bagaimanakah anda melakar pantun tersebut? Answer dia. Awak bacakan pantun tu. Dia malu. Nak saya kongsikan? Saya boleh reka pantun yang baru. Oh, okey, silakan. Saya suka minum teh tarik. Mereka pantun sangat menarik. Bukan untuk adik. Saya baca, ya. Ya. Yang mana satu ni? Saya baca semualah, 2, 3 kelapa, kalah pun gak apa-apa. Habis yang bawah English poem. Saya suka pelajaran maths. We have no regrets. Baguslah pantun. Nak saya baca ke? Tak. Okey, jadi mungkin bagi pasukan Raffles, bagaimanakah anda melakar pantun sendiri? Sebenarnya pengalaman yang begitu lucu kerana terdapat satu pantun yang saya gunakan untuk skrip pertama. Lepas tu, kerana kita dah melatih banyak kali, lepas tu pantun itu Siti Zubaidah di pentas lawan. Dan saya rasa pasukan saya dah pening dah kerana dah dengar Siti Zubaidah beberapa kali. Dan setiap kali saya memulakan pantun saya boleh dengar daripada pasukan kerana mereka dah pening. Dan bayangkan, kami sedang berusaha untuk menghafalkan skrip masing-masing dan kami berada di tempat bilik yang berlainan dan kami masih boleh dengar Siti Zubaidah, tak habis-habis Siti Zubaidah. Dan kita ingat pembahas simpanan kita, Sherlita, dia telah mereka pantun dalam macam 20 minit saya rasa. Lepas tu dia buat pantun macam dia menyanyi. Dan sebenarnya saya tak tahu. Lepas tu apabila saya datang kepada bahasan itu dan saya dengar nyanyian itu, saya pun begitu terkejut dan saya rasa Sherlita ada suara yang amat merdu. Oh, Sherlita. Saya ingat Sherlita nyanyi untuk peringkat apa? Suku akhir. Iya, separuh. Suku akhir. Jap, boleh awak kongsikan siapakah Siti Zubaidah tu? Siti Zubaidah itu merupakan
Macam kita, Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Sherlita, hai. Adakah anda ingin mengungsikan suara anda yang sangat merdu? Mari. Kita berikan tepukan gemuruh. Nak nyanyi apa ni? Cukup sudah. Saya nak tukar pada hari ini. Tak tahu? Sudah cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Berdebar jantung pihak penyangga. Sri Kandi Raffles akan berjaya. Terima kasih. Tapi ni untuk peringkat suku akhir. Ni tak counted. Okay, not for you. Jadi mungkin tak boleh disesuaikan. Apa? Lagu itu masih tetap dapat disesuaikan. Masih sesuai. Oh, dia masih nak lawan. Masih sesuai. Masih nak lawan. Okey. Baiklah. Itu saja sesi perkongsian kita daripada para pembahas kita. Jadi kini kita beralih kepada beberapa keputusan. Bukan keputusan hari ini. Baiklah. Sebelum keputusan diumumkan, majlis ingin meraihkan para pembahas terbaik bagi setiap peringkat walaupun mereka tidak hadir pada acara malam ini. Setiap pembahas terbaik akan menerima sijil dan hadiah berupa voucher. Baiklah, bagi peringkat saringan, 10 pembahas terbaik ialah pertama, Sharifah Khadijah binti Said Mustafa Al-Sagof dari Sekolah Menengah Perempuan Sidar. Kedua, Felicia Ananda dari Sekolah Menengah Perempuan Sidar. Ketiga, Iman Nabilah Yasmin binti Yunus dari Sekolah Perempuan Raffles. Keempat, Ryan Anik dari Sekolah Menengah Meridian. Kelima, Sherlita Almera Sherhan dari Sekolah Perempuan Raffles. Kemudian, nombor 6, Siti Aisyah Mahira dari Sekolah Menengah Meridian. Nombor 7, Nur Alia Nabilah binti Muhammad Farid dari Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Ke-8, Hagia Sofia Jayanti dari Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Ke-9, dari Sekolah Menengah Commonwealth Izal Matin bin Muhammad Imran. Dan ke-10, dari Sekolah Menengah Anderson Iza Mardia Irman Azhar. Seterusnya, pembahas terbaik bagi peringkat suku akhir ialah Iman Nabilah Yasmin binti Yunus dari Sekolah Perempuan Raffles. Nur Alia Nabila binti Muhammad Farid mewakili Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Sakina Kamila binti Suwandi dari Madrasah Wat Tanjung Al-Islamiyah. Dan Verlin Variandra Fortuna mewakili Sekolah Menengah Perempuan Sidar. Dan pembahas terbaik bagi peringkat separuh akhir yang baru sahaja berlangsung minggu lalu ialah Iman Nabila Yasmin binti Yunus dari Sekolah Perempuan Raffles dan Verlin Variandra Fortuna dari Sekolah Menengah Perempuan Sidar. Tanya kepada pembahas sekalian. Hadirin sekalian, kini tiba masa yang dinanti-nantikan. Keputusan sudah ada di tangan kami. Pasukan manakah yang akan menerima piala pusingan Izzuddin Tahir Ali? Sri Kandi dari Bridal Rise atau Sri Kandi dari Sidar Avenue? Raffles atau Sidar? Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput tetamu kehormat kita Puan Rahayu Mahzam diiringi Yang di-Pertua 4 PM Tuan Haji Izzuddin Tahir Ali untuk menyampaikan hadiah kepada penaja dan penilai. Dipersilakan.
Kini, majlis ingin menjemput badan-badan yang telah membantu menjayakan pertandingan ini. Pertama, wakil bagi Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Seterusnya, Encik Noriman Ali Salam, wakil bagi People's Association. Dan terakhir sekali, Tuan Fazuli, wakil bagi ISGN Ventures Private Limited. Kini, majlis ingin menjemput panel penilai kita untuk menerima tanda mata daripada tetamu kehormat atas khidmat mereka pada hari ini. Pertama, kepada Ketua Juri, Dr. Syamsuri Juhari, Zamil Penyelidik Institusi Pengajian Dasar, Lee Kuan Yew Universiti Kebangsaan Singapura. Kedua, Puan Nursha Ismail, penerbit penyampai di Jabatan Berita dan Ehwal Semasa Melayu Mediacorp. Ketiga, Encik Said Faizal Said Ismail, Ketua Jabatan di Sekolah Menengah dan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan 4PM. Kalau mereka menang senyum ya, jangan lupa. Siapa? Kalau mereka menang senyum jangan lupa. Iya. Keempat, Encik Remy Mahzam, Zamil Penyelidik Bersekutu International Center for Political Violence and Terrorism Research, S. Rajaratnam School of International Studies, MTU. Dan terakhir sekali, Puan Abidah Bibi Marikar, Ketua Peringkat di Sekolah Rendah. Kini, saya akan umumkan pembahas terbaik bagi peringkat akhir pertandingan bahas 4PM bagi sekolah menengah. Saya ingin mempersilakan kedua-dua pasukan untuk tampil ke hadapan dahulu. Sudah bersedia semua? Baiklah, pembahas terbaik peringkat akhir jatuh kepada Iman Nabilah dari Raffles Girls. Iman, silakan. Beliau juga akan menerima voucher dan sijil di samping trofi individu. Sekarang saya akan umumkan pembahas terbaik keseluruhan bagi siri pertandingan bahas 4PM sekolah menengah. Pembahas terbaik keseluruhan jatuh kepada Iman Nabilah dari Sekolah Perempuan Raffles. Kini kami akan umumkan juara pertandingan bahas 4PM 2021 bagi sekolah menengah disusuli dengan naib juara. Naib juara akan menerima trofi individu, sijil penyertaan dan voucher, manakala juara akan menerima Piala Pusingan Izzuddin Tahir Ali,
trofi individu, sijil penyertaan dan voucher. Baiklah, juara pertandingan bahas 4 PM 2021 bagi sekolah menengah disandang oleh Sekolah Perempuan Raffles. Dengan ini saya mengundang terlebih dahulu naib juara bahas 4 PM Sekolah Menengah Perempuan Sidar untuk menerima hadiah daripada tetamu kehormat. Tepukan gemuruh. Terima kasih. Seterusnya kami mengundang juara pertandingan bahas 4 PM 2021 bagi sekolah menengah, Sekolah Perempuan Raffles untuk menerima piala pusingan Izzuddin Tahir Ali. Tahniah kepada kedua-dua pasukan. Majlis juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu kehormat kita, Puan Rahayu Mahzam, atas kesudian untuk menghadiri pertandingan malam ini. Saya mengundang Tuan Haji Izzuddin Tahir Ali untuk memberikan tanda mata kepada Puan Rahayu Mahzam. Dipersilakan. Terima kasih Puan Rahayu Mahzam, Tuan Haji Izzuddin Tahir Ali dan Cik Siti Nur Atika. Baiklah, syabas kepada para pemenang. Semoga semangat untuk beradu minda demi memperjuangkan bahasa ibunda kekal berterusan. Sebelum berpisah, sekali lagi kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rahayu Mahzam kerana telah menyerikan majlis kita pada hari ini, serta para wakil sekolah, guru-guru, ibu bapa dan penyokong sekalian kerana telah sama-sama menyaksikan peringkat akhir bahas 4 PM malam ini. Tanpa disedari, sudah lebih daripada sebulan kita bersua setiap Sabtu. Hari ini je Jumaat. Kini tiba masanya kami melabuhkan tirai pertandingan bahas 4 PM 2021 bagi sekolah menengah. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam perjalanan ini. Besi tembaga biar di tanah, emas suasa dibawa pergi. Berakhir kata di hujung noktah, di lain ketika bersua kembali. Sehingga kita berjumpa lagi di pertandingan bahas 4 PM 2021 bagi pos menengah. Saya mewakili ahli jawatan kuasa Akademi Bahas 4 PM ingin mengucapkan salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih.